Okey, minta maaf tadi ya, ada gangguan sikit. Okey, kita sambung ya, peliputan dan juga pembekuan bahasa. Okey, tadi sudah diberitahu contoh bahasa-bahasa yang luput kan. Okey, bahasa-bahasa yang luput. Okey, contohnya bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit sebab apa luput? Sebab digunakan dalam bidang agama saja zaman Melaka dulu. Sebab tu sampai sekarang kita tak tahu macam mana sistem tulisan bahasa Sanskrit. Siapa penentu bahasa Sanskrit? Kita tak tahu sebab dia dah luput. Mungkin bahasa Melayu juga sedikit masa lagi 20-30 tahun kita tak tahu adakah nasib mengalami nasib yang sama kan. Okey, jadi luput, tersebarnya bahasa, bekunya bahasa itu bergantung kepada penentunya yang menentukan kan. Okey, baik. Beku. Okey, pembekuan bahasa ni contohnya ialah bahasa istana. Bahasa yang beku ni ialah bahasa yang tidak berkembang, tidak ada perkembangan dari aspek kosakatanya, tidak ada perkembangan dari aspek struktur ayatnya. Kalau kekanda lah dari dulu sehinggalah kini. Kalau sekarang ni, kalau dalam bahasa Melayu yang standard ini, kekanda tu boleh juga merujuk kepada abang ke, sayang ke kan. Jadi meluaslah berbanding dengan bahasa istana itu yang beku. Jadi beku itu orang tertentu saja boleh tuturkan bahasa itu. Itu juga bahasa yang beku lah, macam bahasa istana itu. Okay, jadi itulah secara sepintas lalu mukadimah tentang bagaimana bahasa itu boleh tersebar, bagaimana bahasa itu boleh luput, bagaimana bahasa itu juga mungkin boleh beku. Okay, kalau mungkin bahasa Melayu nanti orang tertentu je yang nak menuturkan bahasa Melayu, orang bahasa saja. Dan bidang lain tak mahu menuturkan bahasa Melayu, juga mungkin akan jadi bahasa yang beku juga kan. Okay. Seterusnya, kita lihat susul galur bahasa Melayu. Susul galur bahasa Melayu. Slide seterusnya. Ini baru kita nak masuk kuliah ni. Tadi mukadimah. Susul galur bahasa Melayu. Bila sebut tentang susul galur bahasa Melayu ni, kita tak boleh lari daripada jadual inilah. Kalau anda rujuk slide, rujuk nota itu, ada jadual yang saya berikan kepada anda tentang susul galur bahasa Melayu itu. Daripada induknya ialah bahasa Austris. Bahasa Austris ni boleh kita katakan dia sebagai ibu segala bahasa. Itu bahasa Austris. Di bawah bahasa Austris ni, dipecahkan pula kepada di bawah bahasa Austris ni, nampak tak kalau saya tulis? Saya suka conteng-conteng. Saya suka kalau mengajar, suka pegang whiteboard, suka conteng-conteng. Tak apalah kalau tak nampak. Boleh rujuk slide tu, sama saja ya. Bahasa Austris ni ialah induk, ibunya lah induk. Di bawah Austris ini, di bawah Austris ini dipecahkan kepada 3 beradik macam dalam jadual itulah. Macam dalam jadual itu, iaitu kita panggil rumpun Austroasia. Rumpun Austroasia. Yang kedua ialah rumpun Tibet Cina. Yang ketiga ialah rumpun Austronesia. Jadi tiga adik-beradik itu di bawah keluarga bahasa Austris. Ada 3 tu. Jadi kalau anda lihat dalam jadual itu, saya cuma tunjukkan anak panah yang bahasa Austronesia saja kan, yang rumpun bahasa Austronesia saja. Rumpun Austronesia ni banyak ada ni. Yang ini kita bukan tak payah tahu. Yang ini kita tak perlu. Dalam kuliah ini saya tidak akan perincikanlah apa-apa bahasa yang tergolong dalam rumpun Tibet Cina, rumpun Austroasia itu. Di bawah rumpun Austronesia ada beribu-ribu bahasa. Di bawah rumpun Tibet China juga ada beribu-ribu bahasa. Di bawah rumpun Austronesia ada 4 beradik. Ada 4 beradik. Nusantara, Melanesia ke Mikro dulu. Mikro. Mikro. Kemudian Mela, kemudian Poli. Ada 4 beradik. Ada 4 beradik di bawah rumpun Austronesia. Kalau anda lihat jadual itu, susul galur itu, Melayu itu adalah daripada rumpun bahasa Austronesia. Nampak anak panah tu kan? Daripada rumpun bahasa Austronesia. Ibu segala bahasa bagi bahasa Melayu, rumpun bahasa Austronesia. Jadi kalau soalan tanya, bahasa Melayu merupakan bahasa yang tergolong dalam rumpun apa? Rumpun Austronesia lah. Jangan sebut Nusantara, Mikro, Mela, Poli pula. Rumpun tu yang 3 tu, Austroasia, Tibet Cina dan Austronesia. Sebab itu
Dalam kuliah ini kita akan fokus kepada rumpun bahasa Austronesia sahaja, sebab di situlah asalnya bahasa Melayu. Okey, rumpun bahasa Melayu ialah rumpun bahasa Austronesia. Jadi di bawah bahasa Austronesia itu ada 4 badik tu, Nusantara, Micronesia, Polynesia dan juga Melanesia. 4 tu. Okey, dan di bawah Nusantara tu ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali Sasak dan 200 hingga 300 bahasa. Okey. Saya tak nak perincikan lah. Di bawah Kalimantan tu ada bahasa apa, banyak sebenarnya, 200-300 juga. Jawa, Bali Sasak. Kemudian di bawah Sumatera tu ada Melayu, Aceh, Minang dan 100 hingga 200 bahasa lain lagi yang serumpun dengan Melayu, Aceh, Minang tu. Okey, jadi kita nak fokus pada bahasa Melayu saja. Okey, bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu ni anak kepada Sumatera, kemudian Sumatera tu anak kepada Nusantara, Nusantara tu rumpun kepada bahasa Austronesia. Itu bahasa yang mudah lah untuk saya gunakan untuk anda faham. Okey. Jadi bila sebut bahasa Melayu berasal daripada rumpun Austronesia. Jangan sebut Nusantara, Micronesia semua tu. Okey. Yang induknya ialah bahasa Austris. Okey. Harap faham ya. Kalau tak faham nanti kita sambung perbincangan dalam WhatsApp ke next kuliah ke. Okey. Jadi kita nak berkenalan dengan rumpun Austronesia. Okey, rumpun Austronesia. Bahasa Melayu, rujuk slide yang seterusnya ya. Okey, slide seterusnya. Bahasa Melayu adalah salah satu daripada jumlah bahasa yang tergolong dalam rumpun Austronesia. Inilah rumpun Austronesia di bawah Nusantara, di bawah Sumatera, kemudian Melayu. Jadi Melayu ni salah satu bahasa yang tergolong dalam rumpun Austronesia ini. Okey. Rumpun Austronesia ni adalah rumpun bahasa yang tergolong dalam keluarga bahasa Austris di samping Australasia, Tibet, Cina. Inilah Austronesia daripada induknya Austris di samping Australasia dan Tibet, Cina. Okey, samalah yang saya tunjuk dalam jadual tadi tu. Berasal daripada bahasa Yunani kuno. Okey, Austronesia ini daripada bahasa Yunani kuno yang bermakna pulau-pulau selatan. Sebab apa nama pulau? Sebab mungkin bahasa Melayu ataupun bahasa Austronesia itu banyak tersebar di kawasan pulau, pesisir pantai lah, kita kata pesisir pantai. Sebab tu dimaknakan Austronesia ini sebagai pulau-pulau selatan, itu di kawasan benua Asia. Okay. Kebanyakan bahasa Austronesia terdapat di pulau dan beberapa sahaja yang terdapat di daratan Asia. Okey, banyak di pulau lah tersebarnya bahasa Austronesia itu, termasuk bahasa Melayu lah. Ya. Istilah Austronesia ini digunakan oleh seorang ahli bahasa, ahli linguistik, iaitu Wilhelm Schmidt. Okey, pada abad 19. Okey, Wilhelm ni banyak mengkaji lah tentang bahasa yang terdapat di daratan Asia, dan beliau memperkenalkan istilah Austronesia ini yang merujuk kepada pulau-pulau selatan. Okey, ini konsep Austronesia. Kalau soalan tanya, huraikan tentang rumpun Austronesia. Bagi tahulah, okey, tergolong dalam Austris, kemudian maksudnya apa, siapa yang memperkenalkan, kawasannya di mana. Okey, itulah. Biasanya untuk soalan ni biasanya soalan bahagian subjektif lah. Okey, untuk ujian kita ada soalan subjektif, ada soalan objektif. Okey. Okey, slide seterusnya kita lihat tentang teori. Tadi kita dah tahu, dah berkenalan dah tentang konsep rumpun Austronesia itu. Okey, rumpun Austronesia itu. Sekarang ni kita nak lihat teori, dari mana asalnya rumpun Austronesia ini? Dari mana asalnya bahasa-bahasa Austronesia ini? Okey, sebenarnya banyaklah teori yang berkait dengan rumpun asal-usul bahasa Austronesia, masuk bahasa Melayu juga. Tapi untuk kuliah ini saya ambil 4 saja ya. Cukup ke 4? Kalau tak cukup boleh PM tepi ya. Nanti saya bagi nota. Okey, teori yang pertama teori Hendrikken. Hendrikken 1889. Okey, merupakan ahli linguistik Belanda. Okey. Beliau mengatakan orang Austronesia ini datang dari daerah Yunan. Yunan tu di China. Dia kata orang Austronesia ni datang daripada kawasan di China, kawasan Yunan di China tu. Okey, kemudian berpecah kepada beberapa kumpulan dan menduduki kawasan Asia Tenggara. Okey, kemudian dia kata juga
teori ini juga mengatakan berasal daripada Yunan, kemudian berpecah kepada dua kelompok. Okey, berpecah kepada dua kelompok, Melayu Proto dan juga Melayu Deutero. Okey, jadi kena tahulah tu. Kalau soalan minta huraikan teori yang direkan, kena bagi tahulah orang Australia datang dari mana, kelompoknya berpecah kepada berapa. Ini kata kepada dua kan, Melayu Proto dan juga Melayu Deutero. Proto ni ialah kumpulan yang pertama berhijrah 2500 sebelum Masihi. Itu Melayu Proto. Lepas tu kelompok yang kedua pula ialah Melayu Deutero. Beza Melayu Proto Deutero ni, Proto ni dia tak ada apa-apa kemahiran, dia tak ada sistem tulisan, dia tak ada ialah kemahiran untuk orang kata ikhtiar hidup. Okay, kalau Deutero ini dia dah pandai mencari hasil sumber sendiri, membina kapal-kapal pelayaran yang kecil-kecil lah. Mungkin ada juga ada sistem tulisannya, ada kemahiran memburu, bercucuk tanam. Itu beza Proto dan juga Deutero. Okey. Jadi dua ni ya. Jadi kena hurailah kalau soalan tanya. Kena bagi tahulah Proto ni datangnya bila, Deutero ni datangnya bila, apa beza kedua-duanya. Okey, kena jelaskan tentang itu. Kalau ditanyalah, insya-Allah akan ditanya. Okey. Teori kedua, teori Arblas dan KA adalah, KA adalah, tadi kata Enrican kata tadi datang dari Yunan, berpecah kepada dua, Proto Deutero. Kalau Arblas dan Adela ini dia kata